Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sekali lagi kita dapat bersesi dalam siri seterusnya. Kali ini insya-Allah dalam siri yang ke-456 pada muka surat 456. Masya-Allah, kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi untuk menatapi Al-Quran untuk menjadi bekal kita kepada hari kita hari ini. Hari ini pagi 7 hari bulan Oktober 2000 tahun 2020. Alhamdulillah kita dapat keluar sekali lagi. Hari ini tidak hujan di tepi perkarangan Masjid Umar Sultan Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 456 insya-Allah. Kita masih lagi dalam surah Sad. Kita pada muka surat yang sebelum terakhir daripada surah Sad, iaitu kita akan bersama-sama pada hari ini pada muka surat ayat yang ke-43 sehingga ayat 61, 43 hingga ayat 61 daripada surah Sad. InsyaAllah selepas daripada 2 hari lagi kita akan bersama-sama dalam surah Az-Zumar. InsyaAllah. Pada hari ini kita akan melihat satu lagi, bukan satu sebenarnya, tetapi satu tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Allah Taala menceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam suasana yang dahsyat tu, dalam suasana di mana Nabi kita menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, kemudian baginda ditekan, baginda diuji dengan teruknya, baginda telah dikenakan dengan pelbagai tekanan oleh orang-orang yang menentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menentang baginda? Of course lah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tak suka kepada baginda, orang yang tak suka bahawa Nabi ini menyampaikan sesuatu perkara yang mana berbeza dengan apa yang mereka pegang, apa yang telah mereka warisi daripada datuk nenek mereka dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus membekalkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bekalan-bekalan hiburan, bekalan-bekalan cerita, nak menunjukkan bahawa nabi-nabi terdahulu sebelum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun mereka semua adalah ikhwah atau saudara kepada kamu wahai Muhammad, dan mereka juga telah dikenakan pelbagai keadaan. Dan nabi-nabi terdahulu ni yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, walaupun bukan semua, sebagaimana kita tahu bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul ini sangat banyak diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya dipanggil sebagai ar-rusul ataupun al-munzir, iaitu orang-orang yang memberi peringatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran sebanyak 25 orang rasul sahaja. Sebenarnya rasul ni lebih lagi daripada 25 orang, tetapi Allah Taala cerita sebahagian saja, dan sebahagian daripada rasul-rasul yang diceritakan ini adalah mengambil pelbagai bentuk. Ada yang menjadi raja, ada yang sakit, tapi kesemua mereka ni mempunyai sifat-sifat persamaan, iaitu apa? Mereka ni awwab, mereka ni sabar, mereka ni soleh dan sebagainya. InsyaAllah hari ini kita akan melihat kepada sambungan daripada cerita yang kita telah baca kemarin, iaitu apa? Tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, dan kemudian kita akan tengok juga pada hari ini iaitu Nabi Ismail, dan kemudian Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Zulkifli, dan kemudian kita akan tengok juga iaitu kisah Nabi-Nabi yang lain, insya-Allah kan. Kita akan tengok nanti sebentar lagi insya-Allah. Jadi kita akan baca hari ini muka surat 456 456 ayat surah Sad 43 sehingga 61. Kita baca sedikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini pada muka surat 456 ini, yang pertamanya ialah sambungan daripada cerita tentang Nabi Ayub. Apa yang telah berlaku kepada Nabi Ayub sebelum daripada ni, iaitu kita baca bahawa Allah Taala puji dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah diuji dengan beberapa perkara, lalu Allah Ta'ala telah istijabahkan doanya, mustajabkan doanya, lalu Allah Ta'ala telah menyuruh baginda Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi, lalu keluarlah air. Daripada air itu lalu dia mandi, dan kemudian dia minum daripada air itu, dan dia sembuh daripada penyakitnya, daripada ujian tersebut. Kemudian apa yang berlaku?
selepas daripada tu, oleh kerana kita baca semalam kan bahawa Nabi Ayub ini sebelum daripada dia ni diuji dengan sakit dan sebagainya tu, dia ni mempunyai anak yang ramai, mempunyai harta yang banyak. Jadi kemudian selepas daripada disembuh daripada penyakit tu, Allah Ta'ala kerana kesabaran dia, kerana doanya, kerana menyerahnya diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum, dan dikatakan dia mendapat 2 kali ganda lagi daripada apa yang sebelum tu. Contohlah kata kalau dia anak dia ada 10 orang sebelum daripada tu, anak dia jadi dapat 20 selepas daripada tu. Jadi tu sebut dia kata, Allah sebut sini wa mislahum ma'ahum. Makna gandaan lagi tu, gandaan lagi. Itu adalah apa? Rahmatan minna. Allah Ta'ala kata kerana rahmat daripada kami. Itu adalah rahmat Allah. Jadi keertinya kita ni kan, dalam apa-apa kita pun dalam hidup kita ni kan, kita sebenarnya berharap kepada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa yang ditimpa oleh Allah Ta'ala, kita sabar. Kalaulah sekiranya satu perkara yang perlukan bersabar, yang perlukan kepada kesyukuran, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apabila kedua-dua tu ada pada kita, iaitu sabar dan juga syukur, maka kita akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu semua rahmat daripada Allah. Kemudian wa zikra li ulil albab, dan semua itu adalah menjadi zikra, iaitu menjadi ingatan kepada orang-orang yang mempunyai albab. Albab ni ialah akal, mempunyai akal, mempunyai fikiran yang boleh berfikir. Kemudian tapi semasa dia sakit tadi tu, adalah ceritanya, iaitu apa? Dia telah bersumpah untuk memukul isterinya sebanyak 100 kali. Kenapa? Jadi macam-macam riwayat di sini, tetapi riwayat yang boleh kita kata diterima, yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir ialah kerana satu kali isterinya telah keluar tapi tak balik, pergi mana tah, lambat balik ni kan, fa'abta'at disebutkan dalam tafsir. Lalu dia pun bersumpah lah, dia rasa marah lah, kenapalah isteri aku ni tak balik ni. Jadi dia pun kata bersumpah, aku akan sebat dia sebanyak 100 rotan. Kita jangan ceritalah takkan sampai macam tu dan sebagainya. Itu bukan cerita kita lah, kita tak nak cerita benda tu. Tetapi oleh kerana dia telah bersumpah, demi Allah aku akan sebat dia sebanyak 100 kali. Jadi bila dia balik, bila isteri tu dah balik, bila dia dah baik daripada sakit dia, dia nak terpaksalah tunaikan sumpah dia tu. Dia sama ada dia tunaikan sumpah dia ataupun dia kena membayarlah kifarat kepada sumpah dia tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kat sini kan, tak perlu apa, iaitu dia tak perlu untuk membatalkan sumpah dia tu, membayar kifarat untuk sumpah dia, tetapi dia boleh teruskan untuk memukulkan isteri tu, menunaikan sumpahnya dengan apa? Dengan mengambil satu ikatan rumput sebanyak 100 helai. 100 rumput dalam tu. 100, tak tahulah kita kata rumput jenis apa, lidi ke apa kan, tapi letakkan 100 itu, kemudian ikat sekaligus, kemudian pukul sekali sahaja dengan lembutnya. Kerana sebenarnya isteri Nabi Ayub ini adalah seorang yang sangat baik. Dia bersabar bersama suami dia, dijaga suami dia kan, walaupun suami dia sakit yang lama kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mahu menyakiti dia. Allah Ta'ala tak nak bahawa Nabi Ayub akan menyakiti dia kan. Memanglah dia tadi tu dia lambat sikit dan sebagainya, tetapi Allah Ta'ala nak Nabi Ayub ni sayang kepada dia. Jadi dia pun, jadi Allah sebut dari situ, wa khus biyadika dirthan fadrib bihi wala tahnas. Ambillah satu ikatan, dirsan ialah satu ikatan daripada rumput-rumput tu, fadrib bihi, kemudian pukullah dengan ikatan dengan apa ni, kumpulan rumput tersebut tu yang kamu buat tu, wala tahnas. Tahnas ialah jangan kamu melanggar sumpah kamu, jangan kamu terpaksalah kan langgar sumpah tu, satu benda yang tak elok lah, maknanya tunaikan juga sumpah itu. Inna wajadnahu sabira. Allah Ta'ala puji dia, iaitu apa? Dia ni, Allah Ta'ala kata Nabi Ayub ni seorang yang kami dapati dia seorang yang sabar. Jadi inilah peringatan kepada kita lah. Kalau kita tak sabar, Nabi Ayub boleh sabar. Kalau kita kena sakit, kita dah meraung, kita dah mencela orang ni kan, dan kadang-kadang yang lebih teruk lagi, mencela Tuhan kan. Jadi satu benda yang tak patut kan. Kita ni kan lah hamba Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala uji sedikit, kita naklah sabar. Macam sekarang lah kan, kita ada coronavirus, kita sabar insyaAllah. Kita sabar, tapi kita berusaha, bukan tidak berusaha. Kita bersabar dengan apa yang Allah Ta'ala kenakan ini. Ni'mal abdu innahu awwab. Allah Ta'ala puji Nabi Ayub alaihissalam. Dia kata ni'mah tu sebaik-baik hamba. Dialah sebaik-baik hamba. Kenapa? Kerana kesabaran dia tu, dan kerana dia ni adalah awwab, iaitu sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pun insya-Allah kan, apa-apa masalah kita kembali kepada Allah. Kita
sebagaimana kan diceritakan seorang ulama ni, ulama Islam yang dulu kan, ahli matematik Islam yang hebat dulu kan, dia ni apabila dia ada masalah matematik, formula tak boleh nak selesaikan, maka dia akan pergi sembahyang hajat, kembali kepada Allah. Tengok kan bagaimana ulama dulu. Kita sekarang ni kan ada masalah, tak adalah, pergi enjoy lah, pergi minum lah, kadang-kadang yang teruk-teruk kan, pergi clubbing lah, pergi buat apa-apa yang tak senonoh kan. Sebab apa? Konon-konon nak hilangkan tension, sebab apa? Tak selesaikan masalah. Tak, kembali kepada Allah. Itu nama dia awwab. Kita ni awwab. Wazkur ibadana Ibrahim. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala ceritakan pula, ingat lagi, ingat wahai Muhammad, hamba kami, nama dia Ibrahim, kemudian Ishaq, kemudian Yaqub, ulil aidi wal absar. Allah Ta'ala puji tiga orang ni. Mereka ni, ketiga-tiga mereka ni ulil aidi wal absar, mempunyai tangan dan mempunyai mata. Itu terjemahan direct kan. Tapi apa maksud dia? Ulama-ulama kata, ulama-ulama sebutkan ulil aidi ni tangan. Tangan ni apa? Tangan ni ialah maknanya tanda kekuatan. Tapi kekuatan tu untuk apa? Kekuatan tu untuk beribadah, kata ulama kan. Kata ulama tafsir kata. Jadi mereka ni, ketiga-tiga mereka ni kan, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, ketiga-tiga zil aidi, mempunyai kekuatan, iaitu sangat kuat beribadat. Dan yang keduanya wal absar, mata. Itu terjemahan mata. Tapi apa maksud mata? Mata ni bukan semata-mata mata. Mata ni untuk melihat, of course. Semua orang ada mata kan. Jadi Allah tak sebut dia ada tangan, dia ada mata. Tak, bukan maksudnya dia ada tangan, ada mata, tapi maknanya dia kuat beribadat dan kuat ilmunya. Absar ni ialah satu kalau ikut ulama, penjelasan ulama, iaitu apa kan, seperti Sya'rawi dia explainkan detail lagi, semua orang ada mata dia katakan. Tapi mata ni untuk apa? Ada orang mata dia tu boleh sampai ke pemikiran dia, bila tengok satu benda dia ingat kepada Allah, dia relatekan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok benda ni, dia relate pada Allah, dia relatekan dengan perasaan dia. Tangan tu hanyalah untuk mengapplykan apa yang ada dalam hati. Jadi ertinya di sini ialah apa kan, ketiga-tiga mereka ni dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kehebatan ibadah mereka yang kuat, menggunakan jasad mereka untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua menggunakan anggota, dan yang kedua ialah menggunakan penglihatan mereka, iaitu mereka ni faham, mereka ni sampai kepada apa yang sepatutnya dicapai oleh manusia, iaitu apa? Keilmuan yang menyampaikan mereka ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu al-absar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar. Kami telah pilih mereka ini bi khalisatin. Pilih ataupun kami telah berikan kepada mereka ini, iaitu apa? Dengan khalisah. Khalisah ni artinya satu sifat. Sifatnya apa? Iaitu zikrad dar. Zikrad dar artinya mengingati akhirat. Dar tu ialah darul akhirah. Jadi mengingati akhirat ini adalah puncak lah kita katakan, iaitu apa kan, kalau orang tu ingat akhirat, insya-Allah dia tak akan buat maksiat. Kalau orang tu ingat akhirat, insya-Allah dia akan berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Tapi orang tu apabila rendah lupa akhiratnya, maka dia akan buat kejahatan. Sebab itulah Nabi SAW kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang sedang berzina tu kalaulah dia tu seorang beriman. Maknanya kalau ada iman dia kuat, masa tu dia tak akan berzina, dia tak akan mencuri, la yasriqus sarik, dia tak akan mencuri, dan lain-lain lagi. Maknanya tak akan buat maksiat kalau pada masa tu iman dia tinggi. Jadi apabila lupa akhirat ni adalah punca kepada masalah. Jadi sebab itulah sini kan zikrudar ni satu perkara yang amat penting, yang untuk kita juga kita bina, iaitu kan mengingati akhirat. Zikra ni disebutnya, zikra ni ulama tafsir kata, seperti Sya'rawi dia kata, ialah orang yang sentiasa ingat. Bukannya makna ingat setahun sekali ke, sebulan sekali ke, hari Jumaat sahaja ke, Ramadan sahaja ke. Tidak. Zikra ni sentiasa ingat kepada ad-dar. Wa innahum indana laminal mustafaina al-akhyar. Allah Ta'ala puji lagi, mereka ni adalah orang yang terpilih dan mereka ni orang yang terbaik. Okey. Kemudian wazkur Ismaila wal Yasa'a wa zal kifli wa kullun minal akhyar. Itu tiga dah habis, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, dan ingatlah juga siapa? Ismail. Allah Ta'ala tak campurkan tadi kan, kerana apa? Kerana keistimewaan. Dia kata ulama, kerana keistimewaan Nabi Ismail tu, daripada ada istimewa dia tersendiri. Kemudian wal Yasa'a. Siapa wal Yasa'a ni? Kita panggil Ilyasa lah. Ilyasa ni ialah seorang Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, dikatakan oleh ahli sejarah pada tahun 840 sebelum daripada Nabi Isa. Maknanya lebih kurang 800 tahun sebelum daripada Nabi Isa AS, iaitu di antara Nabi Musa dan juga Nabi Isa lah.
Ilyas ni kan. Kemudian ada seorang lagi pula tersebut sini adalah Wazal Kifli. Zal-Kifli tu za tu sebab dia baris atas sebab kerana dia maf'ulun bih disebut itu kan. Maf'ulun bih. Terima kasih yang dapat mendengar dengan jelas. Terima kasih. Kemudian jadi Wazal Kifli. Jadi siapa Zal-Kifli ni? Zal-Kifli ni ataupun kita panggil Zulkifli lah sepatutnya kan. Zu tu maknanya yang mempunyai. Al-Kifli tu ialah tanggungan, maknanya orang yang mensupport. Kifli tu kiflun kaffalaha Zakaria, iaitu orang yang mensupport sesuatu. Jadi Zulkifli ni sebenarnya ada pendapat ulama, ada berbeza pendapat ulama kan. Adakah dia ini seorang rasul atau tidak? Tapi pendapat yang kuat mengikut jumhur ulama, dia adalah seorang rasul. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan, jadi kalau kita ada dengar ke dalam internet terbaca ke dan sebagainya, ada orang yang mengatakan, orang tu bukan orang biasa tapi pendapat ulama yang mengatakan bahawa Zulkifli ini hanyalah seorang hamba yang soleh dan dia bukan seorang rasul. Tapi tak apa, itu adalah perbincangan ulama. Tapi Zulkifli ni dikatakan ialah dia ni anak kepada Nabi Ayub alaihissalam. Yang kita sebut tadi, Ayub, anak Ayub kan. Jadi dia ni dinamakan Zulkifli kerana apa? Kerana salah satu daripada ceritanya ialah dia ni telah mengkafal ni membantu Nabi-Nabi. Dikatakan sebanyak 100 orang Nabi-Nabi telah dibantu oleh Nabi Zulkifli ni. Sebab itulah nama dia Zulkifli, iaitu yang mempunyai support, yang memberi support maknanya. Gitu kan nama dia. Jadi wallahu a'lam bissawab, tapi yang penting sini Allah Taala puji dia wazal kifli wa kullun minal akhyar. Allah Taala sebariskan dengan nabi-nabi yang lain. Jadi sebab itulah ulama ulama jumhur mengatakan bahawa dia adalah seorang nabi. Kenapa? Kerana diletakkan sebaris dengan rasul-rasul yang lain. Okey. Jadi dia ni dikatakan juga adalah datang selepas daripada Ilyas. Iaitu Nabi Ilyas ni kan datang kepada kaum dia, dia tanyakan siapa yang mampu sembahyang malam, siapa yang mampu puasa pada siang hari, dan siapa yang mampu menahan sabarnya. Tiba-tiba adalah seorang tu berkata, saya. Jadi esok dia tanya lagi, Nabi Ilyas ni tanya lagi, siapa yang mampu ni, benda yang sama, perkara yang sama kan. Kemudian pelajar pula kan, yang tadi tu kan, yang tadi tu, orang tadi tu datang lagi, ya saya mampu. Akhirnya jadi dialah yang dikatakan Zulkifli itu. Itu adalah menurut cerita-cerita riwayat-riwayat yang tak salah kalau kita nak dengar, insya-Allah kan tak. Tapi itu adalah berdasarkan kepada riwayat-riwayat ahli-ahli tafsir. Seterusnya ialah Allah Subhanahu wa taala sebut sini kan, haza zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Allah Taala sebut kat sini semua tu adalah penceritaan. Penceritaan yang Allah Taala sebutkan maknanya bukan cerita dongeng, bukan cerita mengarut, tapi adalah cerita yang betul. Zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Dan kemudian tu kami berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu husna ma'ab. Husna ma'ab ini artinya ialah tempat kembali yang baik. Kemudian seterusnya Allah Taala sebut selepas daripada itu ialah jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Allah Ta'ala sebutkan bentuk syurga kan, syurga yang mereka dapati di sini, iaitu apa? Mereka akan perolehi syurga yang mufattahah. Mufattahah ni artinya ialah yang terbuka. Terbuka bagaimana kan? Jadi kita nak bayangkan dia terbuka. Siapa yang membukanya? Dikatakan ialah malaikat-malaikat sebagaimana yang disebutkan oleh ni, iaitu apabila mereka ni datang, maka syurga tu terbuka. Bagaimana boleh terbuka? Tapi bila kita ni kan, zaman dulu orang-orang Arab ni tinggal di khemah-khemah, tinggal di rumah-rumah yang simple kan. Tapi kita sekarang ni, kita boleh bayang macam mana kan. Kadang-kadang dah ada mesin elektronik tu kan, bila kita sampai pintu tu terbuka. Jadi benda ni tak pelik lah kan. Jadi bila sekarang kita boleh nampak kan. Jadi syurga ini, pintu-pintu syurga ini disebutkan bahawa ianya terbuka kan. Terbuka lahumul abwab, pintu-pintunya. Kemudian mereka tu yang duduk dalam syurga tu muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin. Yang pertama muttaqiin. Muttaqiin ni apa? Muttaqiin ni duduk, kita kata duduk yang bukan tidur tapi bukan duduk. Dia di antara duduk dan tidur. Kalau kita duduk melentang itu, dia adalah tanda dalam bahasa Arabnya, muttaqiin ni ialah kita bertelekkan dalam terjemahnya. Tapi maksud dia ialah apabila seseorang itu duduk dalam keadaan yang penuh kerehatan. Kalau tidur tu dah habis, tidur tu langsung tak sedar apa kan. Tapi bertelekkan ni dia tidak tidur dan dia tidak duduk. Kalau duduk ni masih lagi perlukan, mungkin kita kata tenaga dan sebagainya. Tapi bila duduk macam tu, bersandar yang tu, bila habis tu kan, tapi tidak berbaring tidurlah.
Of course kan. Jadi itu nama muttaqiina. Jadi dalam bahasa Arab muttaqiina ni lah di antara kalau berdiri tu nama dia qama. Kalau bila duduk ni dia ada dua, jalasa dan juga qa'ada. Tapi qa'ada ni ialah kalau dalam bahasa Arab maknanya dalam bahasa Melayu duduk, qa'ada dan juga jalasa. Tapi kalau qa'ada tu ialah bila daripada berdiri kepada duduk dipanggil qa'ada. Tapi jalasa ni daripada berbaring bangkit duduk, itu dipanggil jalasa. Maknanya kalau dari berbaring nama dia jalasa, kalau daripada berdiri nama dia qa'ada. Itu perbezaan bahasa Arab lah ni. Jadi cerita di sini ialah apa kan, mereka ni orang duduk dalam syurga ni nak ceritanya relax lah. Kemudian tu relax tu kan, kemudian apa lagi mereka dapat, yad'una fiha bifakihatin. Bila mereka nak saja makanan, maka mereka nak buah, mereka akan dapat buah. Kasiratin wa syarab, dan mereka dapat minuman. Buah banyak dan kemudian tu dapat minuman pula tu kan. Kemudian wa indahum qasiratut tarfi atrab. Kemudian mereka dapat pula ni apa ni? Di sisi mereka ni mereka dapat perempuan-perempuan. Kita kata sini bidadari lah kan. Tapi Allah Ta'ala tak sebut lah bidadari tu macam. Tapi Allah nak sebut sifat dia. Qasirat tu maknanya perempuan lah. Kalau orang di Brunei ni dipanggil bini-bini lah. Bini-bini tu maknanya perempuan, bukan banyak bini jadi kemudian Allah Ta'ala sebutkan qasirah tu, iaitu qasirah tu tarfi ni maknanya mata yang tidak memandang ke tempat lain. Adakah mata betul-betul? Tak. Tapi mata dan hati maknanya dia tak fikir benda lain dah. Dia fikir untuk melayani dan untuk berkhidmat kepada orang yang ditugaskan tu. Jadi kalau dia tu dapat qasirat, maka untuk dia tu sajalah. Jadi bidadari tu kalau kita katakan untuk dia saja, tak pandang kepada lain, tak fikir pada tempat lain dah. Kalau kita sekarang ni kan, orang yang ada isteri dan sebagainya, isteri tu kadang-kadang berfikir sana kan, kadang-kadang tengok orang ni berfikir, kalau suami pula kan tengok orang ni pula tak itulah pada isteri dia, contoh kan, duk fikir pada orang ni. Itu tak ada benda tu. Pada apa ni yang disebutkan qasirah tu tarfi ni, dia itu kepada itu saja. Kemudian atrab ni sama umur, sebaya kemudian haza ma tu'aduna liyaumil hisab, ini semualah yang kamu dijanjikan untuk hari hisab, untuk hari akhirat. Kemudian inna haza la rizquna ma lahu min nafas, ini semua rezeki yang Allah Ta'ala kata, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ianya tidak ma lahu min nafas, iaitu apa? Iaitu tidak kekal selama-lamanya. Maknanya tidak apa? Tidak hancur, tidak habis, tidak malahu min nafas tu maknanya tak selama-lamanya akan ada. Tak hilang, takkan hilang. Kemudian haza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula tentang ahli neraka. Jadi Allah Ta'ala sentiasa sebut macam tu, syurga kemudian ahli neraka, supaya orang ni kan, orang yang menentang Nabi, orang yang menentang Rasul, orang yang menentang Islam, orang yang menentang dakwah ni kan, dia tahu, biar dia tahu kan bahawa inilah dia balasan orang yang menentang Islam, orang yang tak suka kepada Islam, orang yang menolak Islam, ini dia balasan dia. Kalau orang yang menerima, dia macam ni. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini, inilah haza wa inna lit-taghin. Allah Ta'ala sebut taghin. Taghin ni melampau. Jadi orang sebenarnya, orang yang menolak Islam ni, ialah sifat dia tu melampau. Tak patut maknanya kan. Kenapa dia buat macam ni? Sedangkan sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni. Kemudian dia menafas dengan pemberian Allah. Tiba-tiba dia ni tidak mahu tunduk kepada Allah. Itu bukan taghin tu. Taghin lah tu. Jadi Allah kata taghin syarram, bagi mereka ni tempat kembali yang sangat buruk. Apa dia? Bagaimana? Jahannam. Yaslaunaha fa bi'sal mihad. Allah Ta'ala sebut sini dia akan masuk neraka Jahannam, dan kemudian dia ni akan Allah Ta'ala kata yaslaunha, kalau bahasa Terengganu-nya dia kata disela. Sela tu maknanya diberikan, dihumbankan, kemudian dicucuk-cucukkan, begitu kan, maknanya diberikan neraka tu kan setiap hari. Kemudian tu fabi'sal mihad ni ialah, kalau ikut asalnya ialah maknanya ialah tempat berbaring tu, katil ke kan, kalau kanak-kanak tidur tu kan, budak-budak anak damek tu kan, anak kecil tidur dalam buaian tu kan, itu nama dia mihad, tempat tidur dia. Jadi tempat tidur, tempat duduk dia, tempat dihumbankan dia tu ialah Jahannam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata. Kemudian seterusnya, haza falyazukuhu hamimun wa ghassaq, Allah kata, dan rasailah dia. Ini dia balasan dia, dan rasailah dia. Dan dia akan kena apa itu? Dia kata dia akan kena hamimun,
minuman yang sangat panas, dan kemudian bila masuk dan tu akan terbakar semua usus dia. Kemudian rosat ni ialah busuk kotor kalau ikut dalam bahasa sekarang ni danur ataupun nanah kan, satu benda yang keluar daripada luka yang busuk, itu nama dia sodid rosat rosat dalam bahasa Arab ni nama sodidun. Kemudian wa akharu min syaklihi azwaj, dan Allah Taala beri lagi macam-macam benda yang sama dengan tu, iaitu yang teruk-teruk, haza faujun muqtahimun ma'akum. Kemudian Allah Taala cerita pula seterusnya dalam ayat yang ke-59, 60 dan 61 tu ialah cerita bagaimana apabila orang yang masuk tu, mereka yang jahat tu, mereka yang kufur tu, mereka mendustai Allah Ta'ala, mereka menolak Islam, mereka tu bila masuk saja dalam tu, maka akan ada datang masuk lagi. Orang yang datang masuk awal ni akan kata apa dia? La marhaban bikum, la marhaban bihim, dia kata innahum salun nar, dia kata biar masuk neraka. Jadi dia kata tak ada baik di sinilah. Itulah kesimpulan dia, ialah iaitu Allah, ulama-ulama tafsir kata mereka ni akan bergaduh di dalam nanti bila masuk neraka tu kan, bila nak hantar lagi kan, mereka kata jangan masuk sini lah, macam-macam lah gitu kan, masuk tempat teruk lagi lah, dan macam-macam lagi kata-kata yang berlaku di antara mereka. Ataupun ada yang sebut lagi sini, kata bagi teruk lagi balasan, kerana dia lah yang tipu aku dulu di dunia dulu kan. Dan begitulah mereka ni bergaduh kan. Qalu rabbana man qaddama lana haza fazidhu azaban, kata tambah lagi azab pada dia. Jadi maknanya kesimpulan dia ialah dalam neraka nanti, dalam di akhirat nanti kan, orang-orang yang jahat, orang yang menolak Islam, mereka ni akan tolak menolak kan, mereka ni akan kutuk mengutuk di antara satu sama lain, dan suruh menyuruh bahawa supaya ditambahkan lagi azab kepada orang-orang yang dikatakan itu dia tipu aku dulu tu kan, dia yang mengajak aku, dia. Jadi ingatlah kita kan, di dunia ini kita masih ada peluang. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan apa yang berlaku di akhirat tu. Jadi kita ingatlah bahawa di akhirat, di dunia ini kita hendaklah berpegang dengan benda yang baik. Benda yang teruk, walaupun orang yang menarik itu ajak kita kan, ataupun menarik kita dengan cantik, dengan apa-apalah kan, dengan wang ke, dengan harta, dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, dengan apa, kalau benda tu tak betul, jangan ikut kan, kerana nanti itulah balasan dia, itu akan terkena kepada kita. Jadi setakat tu saja insya-Allah hari ini, muka surat 456. Jangan lupa untuk share dengan insya-Allah semua kawan-kawan di link mana-mana pun, insya-Allah kan, share dengan semua orang, percuma, tak perlu bayar, hanya terimalah ganjaran jika kita semua ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang tengok, walaupun kita tak tengok sampai habis kan, rakaman lah mungkin selepas daripada ni, tapi mungkin ada orang yang tengok, kita tak tahu kan siapa yang tengok kan. Jadi share kan kepada semua orang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solih wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.